Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada semua yang hadir secara maya ke program webinar pada petang ini. Guru-guru, ibu bapa, terutamanya pelajar-pelajar yang ingin mengetahui mengenai mikrobit dengan lebih lanjut. Webinar pada petang ini merupakan rentetan daripada webinar asas elektronik apa itu mikrobit pada petang semalam iaitu 5 hari bulan September yang boleh ditonton semula di FB Pusat Kolaborasi Industri dan Masyarakat PIKIM UTM dan juga di YouTube UTM STEM Center. So, pada petang ini kita akan menyusuri lagi satu webinar yang bertajuk Aplikasi IoT dengan Mikrobit. Webinar ini diadakan bersempena dengan dua pertandingan penting pada tahun ini, iaitu pertama, pertandingan Microbit anjuran MIRC, iaitu Microbit Innovation and Robotic Competition, dan juga yang kedua, pertandingan RBT Microbit melestarikan sungai. Maklumat lanjut mengenai pertandingan ini akan saya kongsikan di akhir webinar ini. Saya, Dr. Aminah, merupakan moderator anda pada petang ini. Untuk makluman anda semua, webinar ini dianjurkan oleh Pusat Kolaborasi Industri dan Masyarakat PIKIM UTM dengan kerjasama University for Society U4S, Zon Selatan serta Elvira System, Jabatan Pengairan dan Saliran, SKM Microelectronics Sdn Bhd, Siltera Malaysia Sdn Bhd dengan sokongan Kementerian Pendidikan Malaysia dan MDEC. #MyDigitalMaker. Tujuan webinar ini dianjurkan adalah untuk memberi pendedahan terhadap bidang sains teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, terutamanya dalam asas pengaturcaraan mikrobit kepada dah okey kot. Ya. Semula-semula lah kot. Nampak macam dah. Okey. Dr. Nazmin boleh sambung je dekat slide terakhir, saya rasa. Nak sambung ke saya start dari mula? Kita start semula lah. Tak apalah. Kalau sambung nanti tak nampak pula yang awal tu kan. Okey. Lepas tu jangan risaulah, kita akan trim yang bahagian yang tak elok ni lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jadi adik-adik minta maaf ya, ada berlaku kesilapan teknikal. Jadi kita akan teruskan ataupun kita akan mulakan pembentangan saya, perkongsian mengenai aplikasi IoT dengan Microbit. Jadi adik-adik boleh panggil Cikgu Min. Okey, untuk webinar pada kali ini, adik-adik akan didedahkan dengan kaedah pengaturcaraan mikropengawal Microbit berasaskan grafik melalui platform MakeCode yang mudah diaplikasikan dalam projek IoT. Jadi saya bagi sedikit kandunganlah preview apakah perkongsian yang Cikgu Min akan kongsikan pada petang ini. Jadi apa itu Internet of Things, kemudian Microbit dan Internet of Things, dan barulah contoh aplikasi IoT dengan menggunakan Microbit. Jadi kita berpatah balik ya. Sebelum kita kenal dulu Internet of Things, baik saya kongsikan di manakah asalnya industri 1.0 itu adalah di mana berlakunya mechanization, steam powered ataupun industri pakaian. Kemudian
pada tahun 1870. Di situlah berlakunya industri 2.0. Mass production. Mass production ni lebih spesifik ketika pembuatan otomotif, pembuatan kereta Ford, jenama Ford, kan. Kemudian diperkenalkan assembly line dan juga electrical energy. Kurang 100 tahun, sekitar 100 tahun barulah industri 3.0 pula, di mana kita boleh lihatlah di kilang-kilang kebanyakan di Malaysia menggunakan automation, computers and electronics. Kemudian inilah zaman adik-adik sekarang, di mana berlakunya revolusi industri 4.0. Di situlah cyber physical systems dan juga adik-adik yang penanti-nanti ni kan, uh, yang terkandungnya Internet of Things, dan di mana juga ada penggunaan network internet. Jadi baik kita kongsikan apakah itu Internet of Things. Jadi dalam bahasa Inggeris ialah Internet of Things ni dalam bahasa Inggeris. Jadi definisi IoT ni bagi mereka objects with computing devices in them that are able to connect to each other and exchange data using the internet. Ataupun saya alih bahasa dengan mudahnya suatu objek yang terkandungnya peranti komputer yang boleh terhubung antara satu sama lain dan bertukar data menggunakan internet. Jadi kalau kita semak definisi Dewan Bahasa dan Pustaka, apakah itu Internet of Things? Dalam bahasa Malaysia, kalau dalam bahasa Malaysia itu dipanggil internet benda. Jadi apa tu internet benda? Benda yang memiliki kemampuan untuk menghantar maklumat melalui jaringan internet tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer untuk memudahkan kehidupan manusia. Jadi slide ini saya kongsikan semula daripada Cikgu Anas pada sesi webinar terdahulu kan. Jadi di mana IoT ni berlaku? Adakah ia berlaku di input, proses ataupun output? Jadi jawapannya IoT ni berlaku di dalam proses, sebab di situlah adanya mikrobit, mikrobit yang kumpul data tersebut dan bertukar data kepada komputer lah ataupun ke benda yang lain. Jadi di sini Cikgu Min ada labelkan kalau mikrobit ni dia kongsi data dengan komputer menggunakan kabel ataupun dipanggil data log, data logging. Itu labelkan sebagai projek IoT ready. Dia IoT, cuma bukanlah IoT sepenuhnya. Dan satu lagi jenis itu adalah projek IoT. Di sini microbit ni dia tak terhubung secara langsung menggunakan ada kabel ke, ada wire ke. Dia cuma terhubung dengan suatu modul Wi-Fi. Jadi Cikgu Min akan kongsikanlah macam mana kita boleh kongsi data tu menggunakan modul Wi-Fi. Jadi komputer tu sendiri sudah ada modul Wi-Fi. Jadi kita pasangkan suatu modul Wi-Fi dengan mikrobit, kemudian boleh kita bertukar data. Jadi adik-adik tertunggu-tunggu segmen ni kan. Contoh aplikasi IoT dengan menggunakan mikrobit.
Jadi pada petang ini Cikgu Min diberi masa 1 jam saja. Jadi, Cikgu Min kongsikan 3 sahaja projek IoT. Yang contoh yang pertama, log data persekitaran anda dengan penderia dalaman. Penderia dalaman ni apa? Internal sensors. Kan dalam microbit tu sedia ada sensor cahaya, sensor suhu. Jadi kita akan gunakan sensor-sensor tersebut, penderia tersebut. Kemudian pada projek yang kedua, log data persekitaran anda dengan penderia luaran, external sensors. Jadi ini di luar daripada badan mikrobit tersebut. Okey, jadi projek yang ketiga, sesi pemantauan persekitaran dengan modul Wi-Fi. Okey, jadi yang projek yang ketiga ni barulah projek IoT yang sepenuhnya. Okey, kita lalu dulu satu persatu Projek yang pertama ini, log data persekitaran anda dengan penderia dalaman. Okey, jadi seperti Cikgu Min ada sebut tadi ada penderia suhu, ada penderia cahaya. Selain itu, ada juga penderia sentuh, ada butang A, butang B, penderia pergerakan dan juga penderia penderia pergerakan ni dari segi kompas dan juga accelerometer meter pecut. Jadi untuk yang projek pertama ni, kita labelkan dia sebagai projek IoT ready. Jadi microbit ni dia tersambung dengan suatu kabel USB dan data itu akan terpapar melalui komputer. Jadi Cikgu Min kongsikan dia punya programming dia. Simple saja, mudah saja dia punya coding. Iaitu dalam rangkap forever tu, dia ada uh, uh, rangkap dia serial write numbers. Dia akan simpan jadual kolom yang pertama itu adalah temperature dan kolom yang kedua itu adalah light level ataupun cahaya lah. Suhu dan cahaya. Berapa kerap dia akan simpan data tersebut Jadi dia akan bagi masa tunggu dia akan tunggu dalam masa 5000 milisaat. 5000 milisaat, 5 saat lah Kalau ni mili tu 1000 milisaat adalah 1 saat. Jadi dia akan tunggu selama 5 saat barulah data lain akan simpan. Okey, jadi Cikgu Min ada kongsikan gambar projek Cikgu Min. Jadi kita boleh lihat ada microbit and then dia tersambung melalui USB, ada kabel USB dan barulah ada komputer. Jadi ada lagi satu langkah Jadi adik-adik kena tekan pada butang download kod di microbit dahulu. Okey, kemudian tekan show device. Mana show device ni? Jadi adik-adik boleh tekan ada graf berubah bacaan apabila microbit diubah tempat. Jadi kita boleh ubah komputer bawa sekali microbit lah. Kita bawa satu bilik ke satu bilik yang lain, kita boleh lihat ada perubahan dari segi suhu dan juga perubahan dari segi cahaya. Jadi kalau adik-adik dah puas data tersebut, adik-adik boleh download data dalam Excel. Inilah contohnya. So yang warna hijau ni ini adalah cahaya, data cahaya. Kemudian yang warna ungu adalah suhu. Okey, jadi kita boleh lihat video lah Cikgu Min sempat ambil video dia paparan
ia akan keluarlah dalam komputer. Jadi ini dipanggil projek IoT ready. Okey, jadi kita teruskan untuk projek yang kedua. Kalau projek yang pertama itu gunakan in internal sensor, penderia dalaman Dalam mikrobit tu ada penderia dia. Kali ni kita dedahkan, kita sambungkan mikrobit ni dengan penderia luaran. Jadi gambar rajah ni sebenarnya saya ambil juga daripada slide Cikgu Anas. Saya perasan, ini gambar rajah sambungan mikrobit dengan uh, external sensor penderia luaran DHT11. So adik-adik kalau nak tahu DHT11 ni ialah penderia digital suhu dan kelembapan yang asas very basic sensor dan ia amat kos rendah. Jadi DHT11 ni juga digunakan penderia kelembapan kapasitif dan termistor untuk mengukur pergestaran udara. Jadi kalau lihat sambungan dia kita boleh lihat kat sini S. So S tu signal S. Jadi dia wire warna putih ni disambungkan ke pin kosong. Kenapa pin kosong? Kita akan gunakan pin kosong ni dan juga kod kita akan kod dia untuk simpan signal simpan ataupun bertukar-tukar signal. Jadi yang dua klip wire ni sambungan dia macam mana pula? Dia satu kepada 3 volt dan satu lagi kepada ground. Jadi itu yang ni kira untuk power up untuk hidupkan DHT11 ni. Jadi dia punya coding adik-adik perlu masukkan ataupun adik-adik perlu tambahkan extension DHT11, DHT22. Jadi kita gunakan yang ni kan DHT11 yang warna biru. Codingnya pun tak adalah kompleks mana, tak adalah panjang mana. Jadi yang warna oranye warna oranye ni diambil daripada extension DHT11, DHT22. Jadi dia punya tetapan ni pun kena ubah macam ni. Okey, jadi tadi signal dia sambung kepada pin kosong kan. Jadi pin kosong adik-adik boleh lihat sini data pin kita letak P0. Okey, ini kemudian line yang seterusnya, baris yang seterusnya. Adik-adik masih ingat lagi kan pakai ni serial write numbers. Jadi serial write numbers ni adik-adik boleh gunakan untuk data log kan, data logging. Jadi dia boleh simpanlah data tu dan kemudian adik-adik boleh download sebagai Excel. Jadi sama juga kolom yang pertama adalah suhu. Tapi yang DHT11 ni dia ukur juga humidity kelembapan. Kalau yang projek yang pertama tu cahaya. Yang ni lain sikit sebab dia gunakan DHT11 yang boleh ukur kelembapan. Right? Jadi line yang seterusnya, baris yang seterusnya kita tunggu tunggu pause sebentar 5 saat. Kemudian barulah dia ambil semula bacaan. Okey, jadi inilah paparan dia adik-adik. Kan kita boleh ukur suhu dan juga ukur kelembapan. Jadi yang apa graf yang tengah-tengah ni kan, itu adalah humidity, kelembapan. Dan kemudian yang graf yang bawah ni adalah suhu temperature. Jadi kalau adik-adik boleh lihat dia punya klip buaya ni lah dia buatkan dia nampak berselirat kan adik-adik boleh tengok kan tak tersusun lah, tak kemas.
Jadi macam mana kita boleh kemaskan projek kita? Jadi adik-adik, Cikgu Min kongsikan, eee, yang ni video lagi. Ni video dia, paparan dia, eh. Okey. Jadi Cikgu Min seterusnya ni, slide seterusnya ni, akan kongsikan macam mana kita boleh kemaskan projek kita dengan menggunakan expansion board. Okey. Jadi, contoh Cikgu Min, letak sini, Cikgu Min gunakan Boom Basic Bit ataupun boleh gunakan Keytronic Edge Connector. Okey, mana nak dapat ni? So, Cikgu Min nak kongsikanlah dalam Elvira punya, kit, Quick Start Kit, memang sudah sedia ada connector board ni ataupun, expansion board. Jadi kat mana kita nak cucuk, kat connector board ni dia ada banyak pin. Jadi kita boleh baca kan. Jadi kat sini, ada dia bermula daripada 3, 0, 1, 5 seterusnya kan. Jadi ini adalah mewakili pin. Jadi adik-adik ingat lagi kan dia punya coding dia akan tersambung dengan pin 0, pin 3 volt dan juga pin ground. Jadi Cikgu Min dah highlightkan kat sini. Okey, jadi Cikgu Min just cuma pakai, jumper wire, Kalau ni apa ni, kita boleh senang panggil dia jumper wire kan. So jumper wire female to female. Maksudnya, pin dia tu kita boleh sambungkan female dan juga DHT11 ni pun dia pakai pin juga kan. Jadi, kita, memang kena cari jumper wire female to female. Jadi adik-adik boleh lihatlah yang apa, sambungan, signal pakai warna kuning, warna merah untuk 3 volt dan juga ground 0 volt ni, Okey, kita sudah sampai ke projek yang ketiga. Jadi adik-adik, projek yang ketiga ni panjang sikit, sebab dia menggunakan, modul Wi-Fi ataupun, dan kita boleh labelkan dia sebagai projek IoT. Jadi, apa yang Cikgu Min pakai, kita pakai, penderia dalaman dia, cukup pakai penderia dalaman dia dah cukup, tepat juga, kita akan rekod suhu dan juga cahaya. Tapi kali ni untuk projek yang ketiga kita dah buang semua USB. Jadi kita boleh letaklah benda ni, kita boleh letak, microbit ni berjauhan daripada komputer dan kita boleh rekod data daripada microbit tersebut. Jadi sudah tentu kita akan pasangkan microbit ni dengan, modul Wi-Fi. Okey. So daripada modul Wi-Fi, kita akan, kita boleh terima data daripada, microbit terus ke dalam komputer tanpa sebarang kabel. Okey, jadi untuk projek yang ketiga ni memang Cikgu Min pilih khas penderia suhu dan juga penderia cahaya. Okey. Untuk sambungan, kepada, ESP01S. Apakah itu ESP01S? Itulah modul Wi-Fi. Jadi, yang boleh keluarkan signal ataupun yang boleh, bertukar data, dia akan, dia dia berharap kepada ESP01 ni, modul Wi-Fi ni. Jadi dia boleh gunakan microbit untuk akses jaringan Wi-Fi
Dan kemudian gunakan pin microbit jadi bukan sebarang pin memang dihaskanlah senarai ni pin microbit ni tersebut sambung ke ESP01S. Jadi adik-adik boleh lihat ESP01 ni di mana RX, mana TX dia nanti sambung kepada pin 0 dengan pin 1. Okey, yang ni. Kemudian yang pada ESP01 dia punya EN ni pun dia akan sambung kepada VCC pada expansion board lah. Jadi memang kalau adik-adik nak gunakan ataupun nak bangunkan sistem pemantauan dengan modul Wi-Fi ni kan, seeloknya gunakan expansion board. Ni contoh satu Jahbum Basic Bit ataupun seperti yang disediakan dalam kit Elvira, dia pakai Kitronic Kitronic. Jadi gambar-gambar ni adalah pandangan depan dan pandangan belakang modul Wi-Fi ni ESP01S. Jadi pada gambar dua ni ini adalah sambungan kepada Kitronic Edge Connector. Jadi adik-adik perlu juga gunakan jumper wire female to female. Okey, jadi sambungan dia macam ni lah. Satu dia punya dari ESP01RX ni Jadi boleh lihat ni. Gunakan jumper wire warna kuning sambung ke Kitronic Edge Connector P0, pin 0 dan seterusnya lah kalau TX kat sini sambung kepada pin 1. Yang warna merah ni 3 volt dan juga EN sambung kepada 3 volt pada Kitronic Edge Connector. Dan yang terakhir adalah yang ground ground kat sini pada ESP01 cucuk ke Kitronic Edge Connector ni 0 volt ni. Ini adalah ground. Okey, sambungan kita dah selesai. Kemudian macam mana pula dengan programming dia? Jadi programming dia agak panjang tapi adik-adik boleh cuba lah. Adik-adik boleh lihat di sini kalau nak bangunkan projek IoT ni adik-adik perlu tambah extension ESP8266 _ThinkSpeak. Okey, jadi kat sinilah adik boleh keluarkan dia punya coding initialize ESP8266. Jadi ini semua dia ambil daripada extension. Jadi adik-adik boleh daripada make code microbit tu kan. Jadi boleh tambah extension ni. Jadi satu untuk initialize. Okey, ni on start punya rangkap. Kemudian rangkap untuk forever. Okey, jadi adik-adik kena mulakan dulu. Kena set suhu variable pembeli ubah suhu kepada input temperature. Kemudian yang pembeli ubah cahaya kepada yang ni input input cahaya. Okey, jadi ini adik-adik just ubah dia punya nama label pembeli ubah tu kan. Okey, seterusnya dalam extension yang ni dia ada fungsi ni juga satu option Wi-Fi connected or not ini dalam logik dia kan. Is Wi-Fi is connected? Okey, tunjuk ikon senyum. Right. So dalam ni line seterusnya inilah di mana data-data yang diterima dalam microbit dia akan upload dalam ThinkSpeak. Apa itu ThinkSpeak? Dia boleh paparkan dia adalah satu servis yang boleh paparkan data. Jadi adik-adik perlu buat account ThinkSpeak jugalah. Jadi Cikgu Min akan tunjukkan jangan risau.
macam mana nak buat akaun ThinkSpeak supaya nanti adik-adik boleh paparkan data. Jadi yang seterusnya macam ni, field 1, field 2. Ini apakah data-data yang akan dikongsikan dalam ThinkSpeak. Jadi untuk data pertama suhu, data yang kedua tu cahaya. Okey, seterusnya sambung minta maaf lah ni memang slide ni memang pendek tak nampak tak jadi sambung ni, dia sambung, kemudian logik yang keduanya kalau Wi-Fi tak tersambung Wi-Fi is not connected, then it shows a sad icon. Okay. Seterusnya barulah pause 5 saat. Okay, pause 5 saat, kemudian ulang semula. Okey. Jadi adik-adik dah selesai buat coding itu coding dalam MakeCode Microbit. Kali ni adik perlukan suatu klien suatu platform untuk paparkan data-data yang dikumpul dalam Microbit. Jadi kalau lihat kat sini ThinkSpeak for IoT projects. Data collection in the cloud with advanced data analysis using MATLAB. Okay, MATLAB ni dia punya parent company lah untuk ThinkSpeak. Okay, jadi dengan bantuan Elvira, rakan pintar kami, dia tolong buatkan slide ni lah. Tunjukkan langkah demi langkah macam mana kita nak setting account ThinkSpeak. Okay, so about ThinkSpeak, it is an IoT analytics platform service that allows you to aggregate, visualize and analyze live data. Jadi yang Cikgu Min tadi dah terangkan lah, dia memang untuk kita lihat paparan data tu lebih lebih mudah difahami lah. Okay, bukan sahaja collect, tapi turut juga boleh analyze dan juga act ataupun buat tindakan. Okey, jadi adik-adik mula-mula kena masukkan ke laman web thinkspeak.com. Okey, jadi kemudian tekan pada get started for free jadi adik-adik tak perlu risau, tak ada cost pun nak buat account free sahaja. Tapi terhadlah. Ada tetapi dia ada terhad dia. Untuk projek-projek kecil macam kita nak buat ni, insya-Allah cukup cukup untuk buat free account saja account percuma saja. Okey, kemudian klik create one dan kemudian adik boleh tekan pada channel my channel. So inilah adik-adik kena masukkan butiran email alamat email adik-adik. Kemudian inilah nama panggilan first name, last name. Okey, very standard account nak buka account kan. Jadi very standard procedure lah. Kemudian tadi tu kan channels, my channels. Okey, jadi adik-adik perlu isi ruangan ni nak namakan dia channel apa. Jadi Cikgu Min ada letak dah contoh demo data, dia punya nama, description dia apa yang kita pakai microbit sensors dan juga ESP8266. Okey, kemudian dua data yang kita nak simpan kan. Yang pertama suhu dan yang kedua adalah cahaya. Okey, kemudian barulah kalau scroll lagi ke bawah kita save channel tersebut. Okey, ini langkah yang penting sebab inilah dia punya password dia punya password API key. Dia adalah password unik. Jadi adik-adik boleh copy password
ni write API key ni dan masukkan nanti ke dalam make code. Jadi apa yang adik-adik perlu tahu, just tak perlu tak perlu pun nak hafal apa just adik copy just copy write API key and then masuk nanti paste ke dalam make code. Okay, these API keys will be used in our make code to send or receive data from ThingSpeak Cloud. Ni jadi Cikgu Min patah semulalah. Kat mana kita nak letak ni? Contoh kat sinilah. Write API key. So tadi ada dia punya yang panjang tu kan, password panjang tu. Jadi dah copy paste ke dalam make code. Nampak yang ni dia adalah unik. Jadi adik-adik tak perlu nak kongsikan dia punya API key. Nanti takut dia ganggu orang lain punya projek. Jadi adik-adik paste yang password unik adik kat sini Okay, yang lain ni macam ni. Ini contohnya macam kat rumah lah. Yang wifi rumah namanya apa, ataupun wifi sekolah apa, kemudian password dia. Jadi yang tu kan semua kena simpan kan. Jadi adik-adik ni tu yang censored lah. Jadi ni kena ada wifi rumah atau sekolah. Kemudian API key ni dia ambil daripada ThingSpeak. Tu yang kena ada satu lagi proses yang mana kita buat account, kemudian kita kongsikanlah API keys ni ke dalam make code. Barulah kita boleh nampak dia punya data. Kan? Kalau sini maksudnya dia adalah berjaya lah. Okey. Tadi Cikgu Min tunjukkan macam mana kita nak buat projek IoT tapi dia gunakan ESP01 kan. Kalau Cikgu Min tolong ingatkan, kan banyak sangat sambungan dia kan. Kena cucuk jumper wire daripada expansion board kepada ESP01 modul wifi tersebut. Jadi mungkin adik-adik tak tak boleh, kadang tu boleh buat silap, kadang tu nampak macam alah susahlah. Jadi adik-adik tak perlu fikir dah lagi sebab sebenarnya ada lagi produk yang boleh memudahkan yang boleh memudahkan projek adik-adik. Jadi yang dipanggil Rekabit. Jadi Rekabit ni serupa juga dengan Keytronic dan juga Basic Bit. Dia adalah satu expansion board. Tapi Rekabit ni unik dia gunakan Grove Grove port kat sini Dan juga kit ni dia ada juga compatible Grove Wi-Fi. Jadi adik-adik dah banyak mudah, tak perlu nak pening-pening, dia satu sambungan sahaja. Kalau lihat kat sini kan, Cikgu Min ada letak ni pada Rekabit. So kabel Grove tu daripada Grove Wi-Fi ni 8266 sambung terus kepada pin P15, P15, P16. Satu saja sambungan Kalau yang sebelum ni macam sampai 5 tak silap jumper wire adik-adik kena cucuk and then memang kena pastikanlah sambungan dia betul. Tapi dengan kit ni adik-adik dah banyak memudahkan banyak memudahkan untuk adik-adik ni laksanakan projek ni lah. Okey, kalau lihat dia punya programming dia lebih kurang saja daripada Cikgu Min
kongsikan awal tadi kan, kalau gunakan modul Wi-Fi ESP01. Kali ni dia gunakan extension unik lah kan untuk dia lah. So yang ni kalau lihat kat sini Wi-Fi module by Citron Technologies. Okay, so memang kena ambil yang ni. Sebab dia punya produk ni adalah unik dengan Rekabit. Okey, jadi kalau lihat coding ni, Cikgu Min letak initialize dahulu ESP tersebut. Okey, kalau yang bagus dia bagi tanda senyum lah. Kemudian dah initialize ESP ni, modul Wi-Fi ni, testing dulu. Dia ada connection tak dengan internet. Jadi ini kadang kita punya router rumah, sekolah tak stable ke ada masalah kan. So satu langkah yang Cikgu Min letak ni untuk inilah, untuk pastikan Wi-Fi tu betul-betul dia terhubung connected. Okay. So bila semua ni kira checklist ni. Okey. Yang ni Wi-Fi okey, modul pun okey. Kemudian barulah kita simpan data. Jadi ingat lagi step ThingSpeak dia ada bagi API key So jadi API key inilah kita kongsikan dalam rangkap forever ni. Kat sini kemudian dua data kan kita nak simpan, satu temperature suhu, satu light level cahaya. Lepas tu satu lagi Cikgu Min letak ni sebagai langkah hati-hatilah. Betul ke data tu sudah dimuat naik. Jadi kalau sudah dimuat naik, Cikgu Min letak ni lah show icon ni. Lepas tu seperti biasa kebiasaan Cikgu Min selalu buat 5 saat lah tak adalah terlalu kerap. Jadi 5 saat dia akan hantar data. Okey, ini adalah dia punya visual dia lah, video Cikgu Min ambil live dia punya data tu diambil dan juga dipaparkan dalam laptop lah. Seperti adik-adik boleh lihat, okey, dah sambung dengan Wi-Fi module, sambung dengan Rekabit. Kemudian yang ni secara ni real time data ni. Okey, jadi kita dah nak sampai ke penghujung. Jadi adik-adik, Cikgu Min just nak ulang semulalah apa contoh aplikasi IoT dengan menggunakan microbit. Sebab adik-adik nak gunakan perkongsian ni dan aplikasikan dalam projek adik-adik kan. Kemudian nak hantar penyertaan dalam pertandingan. Jadi adik-adik boleh gunakan projek-projek ni lah. Seperti yang pertama ni, log data dengan penderia dalaman ataupun penderia sensor dalam microbit tu. Kalau nombor 2, sensor tu di luar daripada microbit. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan modul Wi-Fi. Okey, Cikgu Min pun bagi bertimbang rasa lah, consideration, pertimbangan. Sebab adik-adik ni Cikgu Min pun faham kadang tak dibekalkan dengan microbit microbit board. Jadi dengan persetujuan penganjur pertandingan, jadi adik-adik boleh gunakan simulator make code. Jadi projek adik-adik bolehlah log data atau sistem pemantauan monitoring system dengan gunakan simulator make code. Jadi simulator make code ni apa? Simulator ni yang ada di dalam make code yang ada, kan nampak microbit
kat sebelah kiri tu kan. Jadi adik-adik boleh gunakan saja uh, microbit simulator tersebut. Adik-adik tak perlu pun ada hardware. Jadi ni sekarang ni nak uh, Cikgu Min harap banyak sangat nilah penyertaan dalam pertandingan. Jadi adik-adik boleh gunakan simulator. Tapi dengan syarat, ada syarat dengan syarat adik-adik kenalah bercerita. Ada penceritaan macam mana simulator ni nanti uh, dia akan dia akan uh, dalam projek dia akan buat apa. Dia akan sambung dengan motor, jangan sambung dengan LED. Jadi adik-adik kena bercerita sikitlah, kena bercerita lebihlah. Sebab mungkin adik-adik ada masalah dengan hardware kan, dengan perkakasan mungkin makrobit pun tak ada. Jadi adik-adik kena bercerita lebih kalau gunakan simulator. Okey, Cikgu Min ada nak tinggalkan sedikit tugasan. Jadi adik-adik boleh fikirkanlah. Kalau adik-adik nak join MRC, Microbit Innovation and Robotic Competition, jadi adik-adik buatlah suatu platform Microbit di dalam sistem rumah pintar ataupun sekolah pintar ataupun komuniti pintar. Jadi adik-adik terpulang pada adik-adik nak gunakan Microbit ni macam mana. Cikgu Min tak nak bagi contoh, nanti semua nak ikut contoh Cik Min. Jadi buatlah, fikirkanlah apa yang boleh memudahkan komuniti, memudahkan sekolah, memudahkan mak bapak dalam rumah, semua dalam MRC ni lah. Kemudian ada satu lagi pertandingan yang ni untuk pelajar sekolah rendah. Okey, jadi untuk sekolah rendah yang ni RBT Microbit Melestarikan Sungai. Tema dia cuma memelihara kebersihan sungai. Jadi kalau adik-adik ada yang ada idea lebih macam mana nak menjaga kebersihan sungai, jadi bolehlah masuk pertandingan ni. Tu tertinggal pula kan, MRC ni daripada sekolah rendah sampailah ke sekolah menengah atas. Jadi adik-adik ataupun abang-abang kan, ada abang kakak-kakak ni bolehlah masuk ke MIRC. Aplikasikan projek IoT yang Cikgu Min baru saja kongsikan. Okey. Jadi Cikgu Min tadi ajar setakat dia punya proses. Jadi adik-adik, abang-abang, kakak-kakak lah yang kena fikirkan. Jadi habis daripada proses IoT tu, apakah proses selanjutnya? Apakah output? Yang mana LED menyala, motor servo tu bergerak macam mana? Bergantung kepada sistem yang adik-adik dah tentukanlah. Jadi projek IoT dia simpan data-data tu dalam proses ni, kemudian output. Jadi adik-adik kena fikirkanlah output apakah yang patut bagi tindak balas daripada input. Okey, so itulah sedikit sebanyak yang Cikgu Min boleh kongsikan dalam masa terdekat ni. Terlebih dahulu ataupun Cikgu Min memang minta maaflah daripada masalah teknikal yang tadi berlaku ya. Tapi alhamdulillah kita boleh selesaikan dalam masa yang kami tetapkan juga. Okey, jadi saya pass semula kepada Dr. Aminah. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Min. Alhamdulillah selesai sudah untuk hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri ni, saya share lagi lah info-info penting yang diperlukan untuk pertandingan dan juga maklumat-maklumat tambahan lah kalau nak tahu tengok ulangan siaran di mana, apa contoh-contoh video yang kita ada. Okey, sekejap saya share.
Uh, saya sekarang. Okay, so kalau Cikgu Min nampak saya punya ni slide? Belum lah. Oh, tak nampak Hmm. Yang ni nampak tak? Salah share ke? Kejap ya. Okay. Okay, nampak slide Okay, seperti yang dimaklumkan oleh Cikgu Min, so kita ada 3 webinar. Maaf Okay, kita ada 2 pertandingan iaitu MIRC untuk 2022 dengan RBT melestarikan sungai Microbit. So, 2 pertandingan ni adik-adik boleh dapat peroleh markah PAJSK. So, bagus untuk ke SBP dan sebagai tambahanlah pencapaian adik-adik. Okey. Jadi selain daripada tu kita dah mudahkan lagi. Macam tadi ada soalan dalam FB tanya nak pakai Microbit version 1 ke 1.5 ke version 2. So bukan setakat tak kisah pakai version 1.5 ataupun 2, adik-adik boleh juga pakai semula rata make code saja. Tapi yang penting cara penyampaian yang akan diberikan lah untuk pertandingan itu nanti. So itu sebab itu kita ada lagi satu webinar which is teknik penghasilan video dan pitching terbaik. So ini akan diberikan oleh Dr. Mak Ashadi Johari pada 8 September 2022 nanti. Selain daripada itu untuk lihat balik dekat di mana adik-adik boleh tengok dekat FB. Cikgu Min nampak ni FB Nampak. Okay. Pusat Kolaborasi Industri dan Masyarakat. Tadi kita live dekat FB dan boleh dapat semua maklumat berkenaan webinar yang akan datang, juga webinar yang sebelum ni. Selain daripada tu, tempat lain yang penting untuk adik-adik lihat adalah di YouTube STEM Center. Okay, jangan lupa subscribe lah. Subscribe dan tekan loceng. So, di sini kita boleh tengok balik webinar yang lepas dan juga dan yang bagi yang belum faham macam mana nak buat Microbit, macam mana nak guna Microbit, so asas-asas untuk aktiviti-aktiviti yang lain boleh juga didapati dekat dalam YouTube ni. Contoh ni ada aktiviti bentuk hati, tanda cinta untuk pengenalan. Okey, sebelum kita masuk yang lebih dalam macam contoh yang kita belajar hari ni iaitu IoT, so kita mungkin boleh mula dulu dengan aktiviti-aktiviti yang mudah seperti ini. Okay, so untuk yang lebih advance ataupun lebih mendalam boleh pergi sendiri ke yang Cikgu Min share tadi yang dalam make code. Ada Cikgu Min share tadi link make code tu, so boleh tengok yang lebih mendalam. So yang ini untuk sebagai pengenalan, okay, untuk adik-adik mula. Okay, so setakat yang itu untuk maklumat. Jadi ada 2 tempat yang boleh adik tengok. Selain daripada tu, kita boleh tengok juga ada juga contoh-contoh video yang pernah dibuat pada tahun-tahun lepas. Okay, tapi mungkin kita boleh buat yang lebih baik. So ini sebagai panduan sajalah. So kita boleh tengok balik syarat-syarat pertandingan, berapa minit yang perlu dibuat untuk pitching and so on. Okay. So, kalau ikut FB tak ada soalan lain. Jadi kami rasa saya akhiri dululah. Sekejap ya. Saya nak stop sharing. Okay. So, Alhamdulillah berakhirlah sesi webinar kita pada hari ini. So, harapkan semua dapat belajarlah sesuatu yang baru daripada webinar hari ini. So, mewakili Urustia, sekali lagi saya ingin mengucapkan penghargaan kepada universiti
for Society U4S, Zon Selatan serta Elvira System, Jabatan Pengairan dan Saliran, STM Microelectronics Sdn Bhd, Siltera Malaysia Sdn Bhd. So dengan sokongan Kementerian Pendidikan Malaysia dan MDEC, hashtag #MyDigitalMaker atas kesudian bersama penganjuran program webinar ini. Terutamanya kita berterima kasih dengan Cikgu Min hari ini kerana banyak berkongsi pengalaman dan memberi contoh-contoh yang menarik berkenaan aplikasi IoT, projek IoT bersama dengan Microbit. So untuk peringatan sekali lagi jangan lupa untuk isi borang keberkesanan program melalui link yang diberikan di ruang komen FB ya untuk melayakkan anda mendapat sijil kehadiran daripada pihak penganjur. So dengan ini jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Bye.